Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan salam sejahtera ya. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk perpuluhan. Ya, tajuk perpuluhan. Sambungan pada tajuk hari itu ya. Perpuluhan. Tapi kita fokus kepada darab dan bahagi ya. Darab dan bahagi. Okey, ingat balik bagaimana kita nak tahu suatu nombor itu adalah nombor puluhan. Nombor tu mesti ada titik. Baik. Berdasarkan buku teks ni, kita tengok dulu pada buku teks tajuk perpuluhan ya. Muka surat ya, muka surat 90. Okey, cikgu ambil terus muka surat 91 ya. Bagaimana cara kita nak mendarab dahulu. Mendarab. Okey. Rujuk pada muka surat 91 ya. Baik, sebelum kita pergi ke soalan yang ada dalam buku teks, cikgu nak jelaskan ada beberapa keistimewaan dalam tajuk perpuluhan ni untuk darab dan bahagi. Sekiranya kita dapat satu soalan yang darab dengan 10, ini ya. Darab dengan 10, darab dengan 100, darab dengan 1000. Nombor-nombor unik. Cikgu bagi namakan dia sebagai nombor unik. Contohnya 4.2 darab 10. Okey. Kita boleh buat dalam berbagai cara. Salah satunya kita darab macam biasa. Salah satunya kita darab macam biasa. Contoh cikgu tulis sini ya. 4.2 darab susun macam biasa saja. Okey. 2 darab 0, 0. 4 darab 0, 0. 2 darab 1, 2. 4 darab 1, 4. Okey. Titik ni kita turunkan. Titik. Turunkan di sini. Sifar 2, 2, 4. Cuba kita lihat. 4.2, jawapan dia nanti 42. Apa yang uniknya di sini? Okey. Di sini kita dapat buat kesimpulan ya. Kalau darab dengan 10, kita cuma cikgu ambil satu kamera supaya awak dapat jelas. Kita cuma gerakkan dia ke mana? Ke kanan. Gerakkan dia ke kanan. Maka kita dapat jawapan ni. Okey. Jadi tak perlu kita buat ni. Soalan dari tak perlu kita buat. Kalau kita nak semak itu tak ada masalah lah. Tapi nak menjimatkan masa, kita tak perlu buat pengiraan dalam bentuk lazim ni. Padam ya. Okey. Right. Okey, cikgu bagi contoh lain. Contoh nombor lain. Kita buat secara cepat ya. 93.8 darab 10. Okey, seperti yang kita tahu tadi, disebabkan di sini adalah 10, ada satu sifar, kita gerakkan satu langkah. Titik langkah, jadi jawapannya nanti akan menjadi 938. Nampak? Okey. Cuba cikgu bagi soalan lain lagi. Untuk darab dengan 10, dengan 100, dengan 1000. Okey. Contohnya 4.792 darab 100. Okey. Kita lihat di sini ada dua sifar. Maknanya kita ingat kita kena gerak ke kanan 2 langkah. 1, 2. Titiknya di sini. Maka jawapannya nanti adalah 479.2. Kita dah gerakkan titik ni 1, 2, maka dapatlah jawapan dia 479.2. Okey. Mudah kan? Okey, cikgu bagi soalan lain lagi. Soalan yang agak besar sikit. 98.763 darab 1000. Nampak macam besar, tapi sebenarnya mudah. Okey, kita lihat 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Mana kita gerak berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi, dia menghasilkan jawapan
98,763. Nampak? Mudah. Memang amat mudah. Okey. Begitulah tadi pendarapan untuk nombor-nombor ni. Nombor 10, nombor 100, nombor 1000. Okey. Dia akan gerak ke sebelah kanan. Kalau kita bahagi nanti, dia akan bergerak sebelah kiri pula. Okey. Baik, tak apa. Cikgu jelaskan dulu tentang darab. Ya. Okey, kita dah selesai darab dengan nombor-nombor unik ni. Okey, cikgu padam ni semua ni. Baik. Okey. Sekarang cikgu ambil daripada soalan dalam buku teks kamu, buku teks muka surat 91, soalan 1. 8 darab 23, 8 darab 2.3. Oh, ada gram. Tak ada masalah. Okey. Bagaimana kita nak buat? Untuk bukan yang nombor-nombor ni bukan nombor 10, nombor 100, nombor 1000, nombor biasa. Nombor lain selain daripada 10, 100, 1000 ni. Okey. Kita tengok, kita buat dalam bentuk lazim. Kita buat dalam bentuk lazim 2.3 ni 8 darab 2.3. Jadi kita letak digit nombor yang ada banyak digit 1, 2 ni Kita letak sini, saya cukup tulis sini Cukup tulis sini 2.3 di atas ni gram darab 8. Kita buat begini. 8 darab 3, 3 darab 8 sama 24 24. 4 di sini. 2 di atas. 8 darab 2 darab 8 16, 16 17 18. 18. Okey, nampak? Jadi, mana titiknya? Okey, titiknya kita turun saja terus, turun. Jangan ubah tempat, turun. Dapatlah jawapan 18.4. Jangan lupa unit dia gram. Gram ini tidak ada masalah. Kita tulis saja 18.4 gram. Okey, soalan pertama. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Cikgu ambil soalan yang agak besar sikit Soalan I, kita tengok soalan I, soalan yang kedua. Soalan kedua ialah 78.252 darab 5. Okey, senang saja. Caranya kita buat dalam bentuk lazim. Ini memang nombor yang banyak ni. Nombor yang mempunyai digit yang banyak ni kita letakkan di atas. Perpuluhan 252 darab 5. Okey. Okey. 2 darab 5 10. Satu sini. 5 darab 5 25. Campur 1 26 26. 6 di sini, 2 di atas. 2 darab 5 10, 11 12, 12, 2 di sini. 1 di atas. 8 darab 5 40 tambah 1 41. 1 di sini, 4 di atas. 7 darab 5 35 tambah 4 39. Okey. Belum selesai lagi sebab kita belum turunkan titik perpuluhannya. Turunkan saja straight. Alright. Dah selesai masalah kita untuk pendarapan perpuluhan. Okey. Baik, kita pindah kepada satu lagi. Satu ni dah selesai darab Kita sekarang pindah kepada bahagi pula. Alright. Padamnya. Hari ni cukup pakai whiteboard lain. Jadi terpaksa padam pakai kain Okey. Okey, yang ni dah darab. Okey, kita tengok bahagi pula. Ni bahagi Bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000. Okey. Jika kita dah menjumpai soalan-soalan yang mempunyai soalan-soalan perpuluhan yang mempunyai bahagi dengan 10, bahagi dengan 100, bahagi dengan 1000. Jadi kita boleh buat macam darab tadi. Darab dia mudah, tak perlu kita kira dalam secara bentuk lazim. Kita buat secara gerakkan titik saja. Okey, cikgu bagi saya contoh. Contoh pada muka surat 93, soalan A. 93
Muka surat 93 soalan A iaitu 0.7 sifar 0.7 bahagi 10. Okey. Ingat, kalau darab kita ke kanan, kalau bahagi kita ke kiri, kita tengok ada satu sifar, gerakkan dia ke kiri. Begitu mudah saja. Jadi jawapan ni nanti ialah sifar perpuluhan sifar 7. Macam tu. Okey. Baik. Itu soalan dia. Kalau kita buat dalam bentuk lazim macam mana? Okay, cikgu bagi contoh ya dalam bentuk lazim. Sifar perpuluhan 7 bagi 10 ya. Okey. Bagaimana kita boleh menghasilkan jawapan sifar perpuluhan sifar 7? Baik. 10 nak darab 10 darab berapa sifar? Tak ada ya sifar. Titik tetap titik, naik atas titik. 10 darab berapa 7? Tak ada. Tolaknya 10. Bawa turun 7. Sifar darab berapa? Tak ada juga. Bawa sifar, tolak. Bawa turun 7. Tambah sifar belakang ni, turunkan. Okey. 10 darab 7, 70. Kita tolak. Nampak tak jawapan dia? Panjang tu pengiraan dia. Tapi kita boleh ringkaskan dengan cara kita menggerakkan titik ke arah kiri. Okey. Baik, cikgu bagi contoh lain. Contoh lain ya. Contoh B. Okey. Soalan, kita ambil soalan D ya. Soalan yang D tu 45.3 bahagi 100. Nampak? Kita gunakan kaedah gerakkan titik. Lebih mudah. Tengok sini ada berapa sifar? 1, 2. Jadi kita gerakkan 1, 2. Ingat gerak ke kiri. Sebab dia bahagi. Bahagi kiri. Nampak? Kalau darab kanan ada 2A. Bahagi kiri ada 1I. Ingat bahagi kiri, darab kanan. Okey. Ni ya. Jadi jawapan dia nanti berapa? Sifar perpuluhan 453. Selesai. Alright, senang saja. Cikgu bagi contoh lain untuk bagi dengan 1000 pula. 873. Ini soalan F bahagi 1000. Alright, senang saja. Okey, kita tengok berapa jawapan dia. Kita gerakkan titik. Ada berapa sifar? 3. Ingat bahagi ke kiri. Mana titiknya? Ini nombor yang tidak ada titik. Sebenarnya ada titik di ujung sini. Di ujung sini ya. Gerakkan 1, 2, 3. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan 873. Senang kan? Siapa kata perpuluhan susah? Perpuluhan ini senang saja. Okey, ini cikgu bagi contoh apabila satu nombor perpuluhan dibagi dengan 10 atau dibagi dengan 100, dibagi dengan 1000. Okey, bagaimana kalau dia dibagi dengan nombor-nombor selain pada nombor-nombor ini? Okey, cikgu tunjukkan cara. Sebelum tu cikgu akan padam dulu ni. Okey. Ini foto ya. Okey dah. Bila ni ya. Alright. Okey, kita tengok pada buku teks muka surat 93 soalan 1 ya. Saya ambil soalan nombor 1A tu 5.4 meter bahagi 6. Awak jangan terkeliru dengan unit meter ni, tidak ada masalah. Kita boleh bagi saja. Okey. Bagaimana cara dia? Ini kita bahagi macam biasa. Kita buat kandang. Sini ya. Kita buat kandang. Kita masukkan nombor, jangan terbalik ya, 5.4. Bagi ni letakkan dekat 2 ya, 6. Okey. Ini ialah sifar 6.
Kita boleh terus sifir 6 tulis ni. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Macam tu senang supaya kamu dapat tengok ya. Okey. 6 darab berapa? 5 tak boleh ya, tak ada pun. Tak ada, jadi kita letak sifar. Kita letak sifar di sini, kita tolak. Tolak dapat 5. Okey. Titik ni naikkan saja di atas. Naikkan saja di atas. Pada darab tadi kita dah turunkan, ini naikkan ya. Bawa turun 4 ini ya. 4 diturunkan. 54 nampak ya, ada di sini 54. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, 6 darab 9 54. Bila tolak habis. Dah habis, maka selesailah. Jawapan kita ialah sifar perpuluhan 9. Senang kan? Baik. Cuba bagi contoh lain yang B pula. Contoh B. Tengok soalan B ya. Soalan B. 3 kilogram. Nampak? Dia ada unit kilogram. Bahagi 5. Bahagi 5. Berapa? Alright. Cara dia ingat ya. Yang depan ni kita masukkan ke dalam kandangnya. Saya panggil kandang lah. Senang ya. 3. Yang belakang ni kita letak dekat luar ni. Okey. Ini ialah sifir 5. Kita boleh terus tulis 5. 5, 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Saya buat macam ni untuk murid yang dia tak mahir. Kalau dah mahir, mana awak tak payahlah nak menulis sifir ni. Awak dah hafal, tak perlu tulis sifir ni sebab membuang masa. Tapi saya ajar ni untuk mereka yang baru nak belajar bahagi. Jadi macam ni mudah. Okey, kita tengok ya. 5 bagi darab berapa dapat 3? Tak ada. Tak ada sebab paling besar ialah 5. Jadi letak je sifar. Letak sebab 5 darab sifar ialah sifar. Okey, tolak 3 tolak sifar 3. Okey, masih ada baki. Kita letak titik di sini. Di sini letak titik, di sini pun letak titik. Okey, tambah sifar. Turunkan sifar ni. 5 darab berapa 30? Tengok sini ada 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 darab 6 30. Okey. Nampak? Begitu. Senang saja untuk kita bahagi satu puluhan dengan nombor-nombor biasa. Okey. Saya rasa soalan ni memang mudah. Jadi kamu boleh praktis, tengok video saya berulang kali dan saya akan bagi kuis yang ketiga berkaitan dengan perpuluhan untuk darab dan bahagi. Sekian, terima kasih.